yang nak save data hari ni pun dah cukup dah kot kan. Saya jelaskan semula sebab parah nak sampai 2 GB data dah macam movie dah. Tapi tak apa, kalau mana ada data unlimited tu boleh download lah Okey, kita akan masuk chapter 3. Okay, 3.1 type of meat product and processing. 3.2 canning of meat dan 3.3 production of sausage. Production of sausage ni minggu depan sausage masuk minggu depan. Okey, cuma nak bagi tahu korang yang test nanti minggu yang ke-9, minggu depan test minggu 9 masuk daripada chapter 1 sampai chapter 3 sampai habis ni, sampai 3.3 So minggu depan. So insyaAllah nanti akan dimaklumkan kemudian lah bila waktunya semua. Tapi chapter ni dia akan masuk semua sekali lah. Dan soalan dia biasanya adalah berbentuk objektif, true and false. Tapi kali ni objektif dia pun tak, saya tengok soalan dia tidak senang sangat. Objektif dia mencabar juga ni, macam mengelirukan lah. So waktu nak buat test tu nanti pastikan yang korang betul-betul menguasai nota tu kena faham betul-betul lah sebab soalan dia mencabar sikit. Dia tidaknya ABC direct kan, dia ABC. Ada juga yang direct, ada yang senang. Tapi ada yang part susah tu macam wah ABC pun susah agak sebenarnya. So korang kena menguasai betul-betul lah nota tu kuasai walaupun open book, tapi dia ada yang tanya pendapat kan. Ada yang tanya pendapat as a food technologist lah apa semua tu. So hopefully korang boleh menguasai sebaik mungkin lah Okay. Sebab tapi dia open book, so jawapan semua ada dalam nota. Tapi itulah dia kadang-kadang dia tricky soalan dia. So kena hati-hatilah. Okey. 3 poin. Okey, kita mau 3.1, 3.2, 3.3. Hari ni 3.1 dengan 3.2 sampai canning of meat Okey, ini adalah contoh-contoh contoh-contoh meat product. Produk-produk daging yang ada di pasaran. Ada yang buat dalam can. Nanti kita tengoklah once kita masuk bab can tu 3.2 tu, technically dia sama je macam can of fruit, can of tu sama je. Dia ada exhaustion lah, dia ada processing lah dalam retort lah, semua dia sama je. Cuma yang paling penting sekarang saya tengok lepas saya overview nota ni, yang paling penting adalah 3.1 ni, type of meat ni yang kena betul-betul tahu lah. Once masuk canning, dia benda yang sama je, dia sama macam sebelum ni. Dia proses dia semua sama sebab canning tu processing dia sama je Okey, ini adalah contoh-contoh produk yang dia ada yang jadikan frankfurter, ada yang jadi sausage lah, ada yang dia buat jadi keringkan macam jerky tu contoh Dia macam-macam lah, semacam technically daging je, daging yang dia nak tahankan lama, dia masukkanlah prosesi teknik yang lain-lain supaya dia tahan lama lah. Salah satunya macam bawah ni kurma kari ini, kari kurma dalam bentuk can ni pun adalah satu teknik nak bagi daging tu tahan lama lah Okey. Okey, definition. Masuk Okey, definition. Meat are composed of combination of air, otot, muscle, connective tissue, adipose tissue dan juga tulang. Maknanya semua sekali semua sekali lah. Sebenarnya awak fikir apa dulu daging adalah awak ambil kaki lembu, potong kaki lembu tu, ambil kau semua sekali itulah. Yang kat kaki lembu tu ke kat rusuk lembu ke tu semua consider as meat termasuk tulang-tulang tu sekali Okay, meat can be edible animal, flesh, daging animal yang boleh dimakan including processed or manufactured product derived from each tissues. Okay, including not only beef, bukan daging lembu saja, but also chicken and other poultry such as animal flesh, pork, daging babi, lamb, venison ni daging rusa and others, apa-apa daging je lah. Sebenarnya apa-apa daging je lah haiwan ni yang mana yang boleh makan. Boleh makan. So far kalau kita boleh makan makanan halal lah kalau Muslim. Kalau yang non-Muslim ada juga ikut agama dia lah. Ada agama dia tak boleh bagi makan, yang ada sesuatu tak boleh makan, macam orang Hindu tak boleh makan daging. So ikut dia punya agama dan kepercayaan lah juga daging dia ni. Kalau macam ada seorang makan daging buaya, ada seorang boleh makan daging ular. So semua kalau dia boleh makan ular, maksudnya daging tu consider daging juga meat juga walaupun daging ular. Okey, tapi macam kita tak makan lah, kita banyak makan daging Okey, daging lembu Okey, processed meat. Okey, daging yang diproses. Processed meat refer to a whole muscle product that have been transformed into a manufactured product by chemical, enzymatic or mechanical treatment. Ni daging yang diproses lah. Daging yang diproses melalui 3 proses lah, chemical, enzymatic dan mechanical. Okey, normally kita lebih kepada mechanical. Mechanical dengan heating treatment itu normal lah yang kita. Tapi chemical dengan enzymatic ni pun ada juga kadang-kadang. Okay, meat is a perishable commodity. Okay, dia senang rosak. Okay, the need for meat preservative and the trend toward urbanization are the main reason for the development of the processed meat industry. Okay,
depan ni penjelasan, ni cerita-cerita saja. Alright. Okay, tengok food nation regulation. Okay, regulation ada berkaitan dengan meat ni. Dekat part nombor 8, standard dan particular labeling requirement for food, meat dan juga meat product, regulation 141 until regulation 155. Oh, ada dekat mission food regulation, korang boleh buka yang mana yang ada buku tu boleh buka, yang mana tak ada buku tu boleh download saya rasa ada kot dekat online buku ni. Okay, boleh download je. Okay. Okay, 141 dia punya regulation Ni dia punya penjelasannya. Penjelasan maknanya sekira apa kenapa ada Malaysia Food Regulation? Reasonnya adalah sekiranya orang tu menghasilkan atau korang kerja satu hari nanti ke ataupun korang sendiri buat produk ke apa ke, sekiranya menghasilkan produk daripada daging tidak mematuhi selain daripada yang tertera di sini, maknanya korang salah boleh kena tindakan lah di bawah regulation regulation 185 ni Food Nation Food Act ni. So mana kena ikutlah apa yang diceritakan di sini. Okey, kita tengok contoh Okay, meat ataupun fresh meat shall be the edible part of the skeletal muscle of an animal. Okay. Kau tengok ayat law dia meat ataupun fresh meat shall be edible part of a skeletal muscle of an animal. Okay, so mana animal yang boleh makan lah. Okay. Okay, kalau tapi so far tak ada negara yang boleh makan manusia Kalau manusia boleh makan manusia, ada consider juga edible part lah, tetapi kita ni kena an animal of animal. So manusia tak boleh dikira as an animal tahu lah kalau ada certain negara makan manusia tahu tapi tak normal untuk negara tu mana boleh kena saman kalau makan daging manusia boleh kena saman salah lah. Okay, other than fish that is normally used for human consumption and that was maknanya selain daripada ni dia cerita awak kena tahu benda dan dia cerita-cerita ni dia saja tambah-tambah maknanya kalau consider as meat dia tidak termasuk ikan tak termasuk ikan. Alright, itu je cerita dia tak termasuk ikan. Lepas tu animal tu mesti healthy at the time of slaughter. It may accompanying and overlaying fat. Okay. Yang point nombor 2 healthy, maknanya waktu sembelih tu dia mesti healthy dan sekiranya katakanlah lembu tu tak healthy, sakit ataupun kena virus ke apa ke, dia sebenarnya tak boleh dijual, tak boleh disembelih pun. Salah kau sembelih dan jual bagi human makan, salah tak boleh buat macam tu. Lepas tu kalau contoh haiwan tu cedera, contoh katalah haiwan tu mula sihat, lepas tu dia terjatuh, lepas tu dia cedera, dia macam patah kaki ke apa ke, lembu tu patah kaki. Lepas tu Allah sebab dia patah kaki sebelum dia mati kita sembelih lah. Kalau haiwan accident boleh lah nak buat macam tu kan. Telangkan lembu tidur lagi sembelih so lain cerita lah. Tapi kalau untuk production besar-besar tak boleh lembu cedera pun tak boleh, lembu patah kaki ke pun tak boleh sengaja nak sembelih bagi orang makan, tak boleh Okay, together with portion of bone, skin, sinew tu dekat dia punya joint tu dia punya, maknanya dia punya joint punya daging Okay, nerve and blood vessel, semualah mengandungi semua benda ni. Normally accompany the muscle tissue and are not separated from it in the processing of dressing. It may be accompanied by edible organ. Okay, sebenarnya nak kata haiwan tu punya semua bahagian lah penjelasan haiwan semua bahagian lah, kat bahagian haiwan tu boleh makan. Okay, the purpose of this regulation, lean meat shall be meat from which, okay, ni lean meat lah, lean meat cerita lain lean meat cerita dia adalah apabila lemak tu dibuang, lean overlying fat, overlaying fat has been removed, it shall not contain lebih daripada 15% of total fat. So tak boleh lebih. Kalau kata lean meat, kalau menjual lean meat sepatutnya tak boleh lebih daripada 15%. Tapi kalau jual fresh meat biasa, boleh jadi lebih 15%. Sebab kalau tengok daging biasa pun lemak dia banyak juga sebenarnya. Lemak lembu dengan lemak ayam ni banyak juga sebenarnya. Okay, nombor 3, meat may contain permitted colouring substance used in grading or identifying. Okay, meat as specified in sub-regulation 21.5. Okay, ni tak apa sebab nak cakap yang kat point 3 je. Kadang-kadang kita boleh, meat tu ada kadang-kadang colouring substance. Colouring substance kadang-kadang ada yang tambah warna merah, kadang-kadang ada tambah nitrite untuk bagi dia warna kan, macam cured meat tu. So kadang-kadang dia ada masuk dalam dan boleh diterima lah. Okay. Okay, ni yang regulation yang melibatkan daging. Ni semua boleh buka lah dekat nanti dalam food regulation 142, 11552. 141 sebenarnya sampai 152. Ni semua cerita pasal daging. Kalau nak cakap pasal meat product 145, kalau nak cakap pasal smoke product 148. Nanti tengok lah dia ada regulation dan syarat-syarat dia. Okay, seterusnya 3.1 kita masuk detail meat part dan juga
cuts of beef dan type of product ni. Kita tengok bahagian-bahagian potongan lembu kan, lembu tu dipotong dan nak ikut nama apa. Kalau kat Malaysia, benda ni biasanya dekat negara Mak Saleh ni banyak ni, UK, US, Brazil lah contohnya, dekat Belanda, Jerman, geng-geng tu, kena Dutch Lepas tu UK punya kad, lepas tu Brazil punya kad dengan US kad. Okey, kita tengok semua Kat sini, ni yang first page ni, ini lebih kurang kad yang normal lah. Ada kat bahagian tengkuk tu cang, kat bahagian tangan, kita angkat tangan kaki tu yang bawah tangan tu tangan lembu kita angkat tangan kat atas brisket. Dia punya bahu lah, consider macam bahu lembu tu brisket. Okay, rib dia punya apa ni, dia punya rusuk, apa tu plate depan depan badan dia, flank bahagian perut dia, loin belakang badan dia, belakang perut kat belakang ni. Dia pinggang tu, lepas tu round tu bahagian peha dia. Okey. Tapi lain tempat, lain dia punya nama dia. Kenapa dia beri nama-nama ni? Sebab dia punya lemak content of lemak dia lain-lain tau sebenarnya. Tak sama. Setiap ada tempat lain, ada tempat lain. Contohnya macam kat Malaysia kita banyak pakai round ni je. Kalau pergi yang dekat pasar yang ada fresh meat tu, kita banyak ambil yang kat round ni saja. Dekat bahagian kaki kat bahagian peha dia, kat bahagian brisket, kat bahagian tangan dia macam tu. Kat situ yang biasanya kita potong, dia biasa minta berapa kilo, dia potong dari situ je. Yang loin dengan rib dengan tu ada juga jual, tapi kena minta asing Okey, itu contoh-contoh kad lah. Tapi kat Malaysia, kalau sepatutnya harga dia lain tau, lain sebenarnya. Kalau round harga lain tu. So far kat Malaysia, tenderloin tu lain sikit lah, lain sikit harga, rib pun lain sikit harga. Tapi macam plate, plank, brisket, chuck dengan round ni macam lebih kurang semua harga sama. Tapi sepatutnya harga lain-lain tak sama harga sepatutnya. Sebab kandungan lemak dia tak sama. Okey, dah just nak tengok je lah. Ini negara lain lah. Macam Dutch, banyak lah pula dia punya bahagian-bahagian dia, nama-nama dia. Macam UK pun banyak juga. Tapi yang paling banyak sekali Brazil, sampai 14 lah nama dia. Sampai 19. Dia punya slot bahagian-bahagian tu. Memang betul-betul detail lah orang Brazil ni, dia punya pembahagian nama tu kan. Okay, US card pun ada, shank lah, round, semua ni lah. Ini dia punya bahagian-bahagian lain-lain tempat lain nama. Tapi kita kebanyakannya round, brisket, loin ada juga, rib, itu je. Yang lain semuanya daging lembu biasa je. Bagi tahu dia, nanti tukang orang potong lembu tu akan bagi. Okey, ni saya lebih tunjuk kalau bahagian chicken dan dengan goat part ada tak namanya. Namanya ada juga, korang boleh check Tapi biasa kita tengok ayam lah Ayam dia ada bahagian thigh, drumstick, rib, dia ada kill tu bahagian dada Itu yang dia punya bahagian ayam lah. Okey. Lepas tu macam ada kawan-kawan nak masuk tadi tapi terlepas. Okey, saya ambil dulu. Okey. Type of meat product. Ini akan categorized into 6 kumpulan based on the processing technologies used and treatment of the raw material dan juga individual process step. Okey, kat sini yang atas ni je, yang bahagian atas fresh processed meat product itu satu grup, cured meat pieces itu satu grup juga, raw cooked product, pre-cooked product, raw dry fermented sausage dan juga dried meat. Okey, kat sini ni jenis-jenis lah yang kita apply-kan teknologi ke atas daging tu. Okey, tetapi setiap-setiap yang kita apply kan tu dia akan hasilkan produk yang berbeza lah. Tapi kadang-kadang produk yang sama, ada yang berbeza Contohnya fresh processing meat product akan hasilkan beef patties lah, hamburger tu dah jadi burger tapi ini beef patties lah, patty, fried sausage, kebab, chicken nugget. Okey, kalau yang cured meat akan hasilkan raw cured beef dengan raw ham. Ini jenis lah. Okey, kalau yang sama juga dia cooked beef, cooked ham, reconstituted product, bacon. Yang raw cooked product ada frankfurter, mozzarella, Lionel, meatloaf. Ini dia boleh baca lah. Ini dia punya produk-produk lah. Nanti tengok detail Tengok detail. Okey. Yang kalau macam yang lain-lain lah, liver, sausage, simple, salami, dia macam daging potong-potong tu. Meat floss yang macam untuk dried meat, yang bawah dia akan menghasilkan meat floss tu serunding Kalau kat Malaysia kita panggil benda tu serunding lah. Okey. Type of meat product. Okey, jenis-jenis ni salah satu Okey, raw cooked meat product. Raw cook maknanya dimasak lah. Ada yang tak dimasak juga, tapi ini dimasak Okey, the product component, muscle meat, fat dan juga non-meat ingredient which are processed raw
uncooked and communicating by mixing. Ini maksudnya adalah satu produk yang mengandungi semualah daging, lemak dia sikit. Lepas tu non-meat ingredient ni contohnya benda-benda lain macam textured vegetable protein. Itu adalah macam bahan tambah, kadang-kadang ada telur tambah juga kan. Okay. Which are processed raw. Uncooked by communicating. Communicating ni maksudnya dihancur-hancurkan, daging tu hancur jadi macam daging hancur lah. Daging hancur kemudian diorang mix base semula. Okay, itu communicating maksudnya. Okay. The result viscous mix ataupun better is portion in sausage or otherwise, and ayat dia ni macam inilah ayat dalam buku Food Act pula. And thereafter submitting to heat treatment. Okay, ataupun cook. Okay, so maksudnya apa dia buatlah, daging tu dihancurkan, kemudian jadikan macam satu adunan, kemudian atau pula lah, nak buat dalam bentuk sausage boleh, nak buat dalam bentuk apa-apa lain pun boleh, kemudian baru masak. Ini penjelasannya. Okay, the heat treatment induce protein coagulation, which result in a typical firm elastic texture for raw cooked product. Okay, maksudnya bila dia dah masak, dia akan protein tu, tekstur tu dia akan coagulate, kemudian dia akan buat satu linkages together sesama protein tu, kemudian itu memberikan tekstur yang keras sedikitlah keras dan elastik lah, macam kita makan daging biasalah kan, rasa daging atau frankfurter ke, jaga rasa sausage ke, dia rasa macam keras sikit Okay. In addition to the typical product texture and desired palatability, the desired palatability and a certain degree of bacterial stability is achieved. Okay, ni maksudnya dengan memasak tu lah. Dengan masak, dia akan menyebabkan tekstur dia semakin keras dan which is edible lah, yang bukanlah keras sampai tak boleh makan. Boleh juga makan, tetapi yang just nice untuk kita manusia makan, itu maksudnya palatability, dan juga bacterial load pun akan kurang sebab proses masak tu. Okay, ini untuk raw cooked meat product. Okay. Pre-cook. Okay, pre-cook raw, lepas tu cook meat product. Okay, ini pre-cook cook meat product. Okay, dia yang pre-cook dulu, separuh masak dulu Definition, pre-cook cooked meat product contain mix of lower grade muscle trimming, fatty tissue, head meat, animal feed, animal skin, blood, liver, and other edible slaughtered by product. Okay. Biasanya benda ni akan jadi harga tak sama mahal lah. Yang tadi tu mahal ni. Kalau raw cooked meat ni, ini lebih mahal daripada bahagian yang pre-cooked cooked meat ni. Sebab tengok ingredient ni, ingredient yang low grade lah. Dah cakap posisi low grade. Dia biasa bahagian-bahagian ni dia murah sebenarnya. Dan biasanya kita tambah. Tapi ada kat industri yang tambah fatty tissue, fat ni, head meat, lidah ke liver ni, semua yang barang murah ni dia masukkan juga sebab nak tambah banyakkan dia punya berat tu lah, berat sausage tu. Sebab tu kadang-kadang awak tengok kenapa ada sausage yang harga murah, kenapa ada sausage yang harga mahal. Kalau kau pergi pasar raya kan, kenapa ada sausage yang dia kata premium tu mahal gila. Kadang-kadang ada 4 batang sausage je, tapi dia punya harga sampai RM16. Ada yang satu tu kecil sikit lah, tapi baru RM6 je. Kenapa mahal? Sebab ingredient dia berbeza. Biasanya yang murah sikit tu dia campurlah banyak low grade muscle trimming ni. Itu sebabnya rasa diorang pun lain sebenarnya. Tapi tak apalah, kalau setakat nak kenyang belasah je lah kan. Tapi kalau siapa yang konon-konon mementingkan kualiti makanan dia, kena tengok lah. Yang mahal tu biasanya ada sebab lah, dia tak ada mahal for fun dia mahal ada sebab. Okay, there are 2 heat treatment procedure involved in the manufacture of pre-cooked product. First heat treatment is for the pre-cooking of the raw material. Okay, itu yang first. Yang second adalah heat treatment, the cooking of the finished product mix at the end of the process stage. Okay, satu adalah untuk pre-cook, yang dua tu adalah memang untuk cookkan dia untuk final. Okay. Distinguish from the other categories of processed meat product by pre-cooking the raw material prior to the grinding or chopping, but also by utilizing the greatest variety of meat, animal, and byproduct and non-meat ingredient. Okay, ni maksudnya sebelum dia grind, kalau macam tadi, beza dia lah dua orang ni. Bezanya tadi, kalau untuk yang raw cooked meat product tu, ingredient dia memang tak perlu dimasak. Mana raw daging, kita ambil daging yang memang tak perlu masak, kita proses, kita grind, ngongek-ngongek, jadikan buat produk apa, contoh buat hotdog ke, buat apa, buat sausage ke apa ke. Lepas sausage tu baru kita masak. Okay, dia proses dia ujung baru masak. Tetapi kalau untuk pre-cook ni, maksudnya sebelum kita grind tu kita dah masak lah sikit.
kita dah masak dulu, lepas tu baru kita grind, lepas tu baru kita buat produk, lepas ujung produk tu baru masak sekali lagi. So dua benda berbeza lah. Cuma beza lagi satu, yang ni gunakan yang raw cook produk ni, material dia mahal, material dia premium lah. Yang kalau yang pre-cook produk ni biasanya lower grade dia punya muscle dia punya daging tu lower grade sikit. Itu yang beza dia. Okey. 3.1 meat processing. Meat processing, proses cara-cara nak proses meat dia ada, banyak jugalah, banyak juga cara ni. Saya rasa tak masuk semua rasanya ikut ni. Okey, dia ada canning, chemical additive, maksudnya meat tu kita undergo canning process, meat tu kita undergo chemical additive, kita masukkan bahan kimia dalam dia. Tetapi kalau masuk chemical additive ni bukannya masak terus, tak. Ni kena masak tu still masak juga Masak tu still masak juga. Heat treatment still kena guna jugalah Okey, cold storage simpan kat tempat beku, combination ni hancur-hancurkan, curing ni awak masukkan nitrate dalam dia, ada sebab-sebab untuk ada banyak faktor lah, warna dan lain-lain lah. Okey, drying ni kita keringkan, fermentation ni kita tapaikan, contoh yang dalam fermentation ni contoh macam daging perkasam pun contoh fermentation daging perkasam ni ikut orang ada orang suka boleh makan, ada orang tak boleh makan. Barang fermentation ni ikut orang. Ada orang boleh makan, sama macam kimchi macam sebelum ni. Ada orang boleh makan, ada orang tak boleh makan. So ikut, sebab ada orang tak tahan dengan bau fermentation tu, ada orang okey je kan. So ikut orang lah Kau tak nak makan sudah, rugi lah. Siapa yang boleh makan tu alhamdulillah, rezeki dia boleh makan. Okey, irradiation adalah proses fermentation, tapi kita bagi gamma ray, ni saya overview je, gamma ray kepada dia untuk bunuh bakteria semua. Okey, reconstructing maksudnya kita ambil daging, kita combinekan semua sekali. Daging-daging tu contohnya daging peha, daging ayam semua kita potong-potong atau hancurkan, lepas tu kita combine balik, kita compactkan balik semula, dia akan bentuk satu bentuk daging. Biasanya digunakan dalam kebab kat Malaysia kat Pasar Malang kan kita ada daging kebab tu, daging kebab yang dia dah letak dalam satu benda bulat tu, my caliber tu yang besar tu. So letak tu bila dia goreng dia potong-potong tu. Sebenarnya itu adalah reconstructing daging yang reconstructing. So awak tengok bentuk dia macam lain-lain sikit kan. Okey. Smoking salai, vacuum packaging. Packaging dia vacuum, dia pack guna vacuum lah. Alright. Ini antara ni overview, nanti tengok detail ya. Okey, meat type. Beef datangnya daripada cattle. Cattle ni adalah lembu betina. Okey, lembu betina Beef datangnya daripada cattle. Cattle tu lembu betina. Lembu jantan boleh juga makan daging ni, tapi keras lah. Itu je. Tapi kita makan juga daging daripada kerbau. Kerbau kan makan juga. So maknanya tak ada masalah lah. Sebab orang kadang-kadang tak suka daging daripada lembu jantan ni sebab keras daging dia. Tapi boleh je makan. Lebih kurang je macam tu. Dia macam daging kerbau kan, dia keras sikit itu je. Tapi boleh makan juga. Okey, lamb daripada kambing biri-biri yang muda. Lamb chop sebab tu ada beza lamb dengan mutton tu. Okey, mutton adalah kambing biri-biri yang tua sikit yang tua 2 years old, lebih daripada tu. Yang mana lembu kambing biri-biri tua kita panggil mutton. Kambing biri-biri muda kita panggil lamb. Okey, itu dua beza Bila orang cakap lamb chop lah, mutton lah, semua itu bezanya. Okey, pork adalah daging babi. Tapi daging babi ni tak semestinya hog ni adalah ni babi hutan. Tak semestinya babi hutan, babi bandar pun boleh. Benda-benda yang pink-pink tu kan. Boleh juga. Dia panggil nama dia pork juga Okey, cuma boleh babi hutan tu bezanya dengan babi bandar, most likely keras lah. Keras, daging dia keras. Dan ada kawan-kawan saya yang makan daging ni, dia bagi tahu, dia kata apa ni lah, cuma daging babi hutan ni dia daging ni keras sikit dan kemudian dia ada bau sikit, bau daging babi tu kuat sikit. Tak tahulah, saya tak pernah bau kan. So tapi dia kata macam tu lah. Dia sama macam ayam, macam kita ambil ayam hutan dengan ayam bandar macam tu lah, dia ada beza sikit Tapi technically muscle memang daging daging yang mana yang hutan-hutan ni lebih keras lebih flavorful Okey, veal daripada anak lembu tadi macam lembu muda lah, lembu betina yang muda lah, calf Okey, daging lembu. Apa tu? Venison daging rusa. Kadang-kadang daging kancil pun kita boleh panggil venison kan. Tak biasa dia lah. Biasanya daging rusa lah. Okey. Classification, ni ada classification of common red meat Tapi kalau daging tu daging landak ke apa ke yang macam exotic tu dia nama lain Tapi ini yang biasanya nama ni yang common lah. Yang common manusia makan lah. Yang senang dapat juga. Okey. Canning. Okey, ni kita berapa slide ni? Ada 19 lah. Okey lah. Okey, canning
Canning proses yang sama macam sebelum ni. Okey, kita tengok apa dia punya perbezaan kita saya mention perbezaan dia. Okay, involve sealing meat in the container and then heating it to destroy the mechanism capable of food spoilage. Betul? Sama macam sayur sebelum ni, sayur, kimchi apa semua yang kita buat canning proses sebelum ni. Technically benda yang sama. Require processing of canned product in a retort cooker 12 tekanannya 12 psi to achieve the destruction of bacteria spores at temperature exceeding the boiling point of water. Okey, kalau kat sini dikata kita tahu yang kena ingat isofood technologies, canning dia ada dua jenis, satu canning pakai air panas, satu lagi canning pakai retort. Okey, kalau dia kata kat sini meat ni pakai retort, maknanya kita dah tahu pH dia atas 4.5 atau atas 4.6 dia atas ingat tu je. Maknanya kalau kena retort dia pH dia atas 4.6. Alright. Okay, temperature retort 121 darjah Celsius in high pressure system. Okay, heat processing efficiency measured for survival across the botulinum spore. Okay, sebenarnya nak cakap yang bila kita guna retort, kita akan pakai temperature 121 darjah Celsius. Berapa lama kita punya masa tu akan ditentukan oleh berapa lama kita nak destroykan Clostridium botulinum tu punya spore. Okey, temperature dia 121 atau lebih. Okey, atau lebih. Tapi berapa lama tu bergantung pada kita lah. Ada yang kalau macam kat sini dia ada terangkan TDT, thermal time. Ini kalau nak detail lah boleh buka nota food preservation. Benda yang sama je food yang time ada kat situ ada nota lah. Awak tengok dekat tu dia ada TDT, dia ada F0, dia ada Z apa benda dah ada dia punya ni lah, dia punya penjelasan kat situ. Okey, so aku kurang tengok kat situ Okey, kat sini thermal time ataupun F0 time required to destroy Clostridium botulinum at 121 punya spore Clostridium botulinum mak dia kita dah bunuh senangnya, yang spore ni anak dia ni susah sikit nak bunuh sebab dia ada spore tu. Okey, TDT ataupun F0 for Clostridium botulinum is 2.5 minit. Maknanya kalau dikata 2.5 at 121 maknanya F0 adalah 2.5. Okey, contoh simple maknanya F0 sama dengan 2.5 masa lah sebenarnya, masa 2.5. Tapi temperature fix kata 21. Kalau kata F0 tu 10 minit, F0 adalah 10, bermakna memasak makanan tu 121 darjah Celsius selama 10 minit. Itu je sebenarnya. Okay. F0 tu masa lah sebenarnya. Kalau kat sini cured meat, F0 sama dengan 3. So maksudnya masak menggunakan 121 darjah Celsius selama 3 minit. Non-cured meat, F0 sama dengan 6. Maksudnya masak daging ni pada temperature 121 darjah Celsius selama 6 minit. Itu je. Tetapi ada dalam food preservation lah. Sebab last time saya ajar dia ada satu tu industrial punya. Awak kena 12D. 12D 12D. Maksudnya katakanlah nak bunuh Clostridium botulinum tu selama 2.5 minit. F0 sama dengan 2.5 minit. Awak kena darab 12. Itu untuk industrial punya safety lah. Macam ada special lah, boleh rujuk buku food preservation, nota food preservation semula Tapi itu je lah nak tunjuk F0 tu. Okey, so kita faham kat sini dia punya overview adalah bila dia melibatkan canning, daging tu perlu 121 darjah Celsius. So maknanya pH dia adalah atas 4.6. Alright. Okey, proses yang kedua, chemical additive. Okey, kadang-kadang ada chemical yang dimasukkan. Contohnya ingredient added to the processed meat such as ascorbic acid. Ascorbic acid ni vitamin C. Erythrobate pun sama. Ascorbic acid dengan erythrobate adalah benda yang lebih sama, dia antioksidan. Nitrite dan juga nitrate dan juga nitrite ini untuk curing. Phosphate, salt, garam, spices, gula dan juga air. Air bolehlah consider chemical kan. Tapi ini barang-barang lain lah yang dimasukkan. Tapi kalau kata chemical, saya lagi setuju ascorbic acid, nitrate, phosphate, garam, spice dengan sugar tu tak dikira sangat lah tak adalah dikira sangat dia sebagai chemical, tapi bolehlah dalam ni Okay, functions. Tujuan ascorbic acid dan erythrobate. Okay, tu kan benda samanya erythrobate dengan ascorbic acid. To retain processed meat color, act as antioxidant, tapi lebih kepada color. Ingat sebab ascorbic acid dan erythrobate ni sebenarnya memang sejenis antioksidan. Tapi fungsi dia yang main di dalam daging ni adalah untuk color. Ingat color saja. Supaya apa? Color tu tak pale. Dia nak color merah tu kekal. Ingat color merah daging tu kekal. Okey. Nitrite adalah antioksidan that slow down rancidity. Nitrate. Untuk slow down rancidity dia adalah sejenis antioksidan juga. Tetapi kan kat sini antioksidan janganlah pula korang fikir macam ascorbic acid tu betul memang ada vitamin C untuk manusia. Tapi jangan fikir nitrate ni antioksidan juga kita boleh makan lah.
dia tak sama macam ascorbic acid. Ascorbic acid adalah untuk kita boleh makan sebagai suplemen. Tetapi kalau macam nitrate ni tidak boleh kita suplemen, nanti kita kena cancel nanti. Okay, so ikut jugalah mana yang doktor bagi makan sebagai antioksidan tu sebagai kita punya suplemen, kita makanlah mana doktor benarkan je lah, prescribed by doktor lah. Kalau tidak, benda ni hanya digunakan untuk kita add dalam makanan saja untuk tujuan-tujuan tertentu. Okey, nitrate tujuannya untuk antioksidan dan slow down acidity. Okey. Nitrite inhibit spoilage dan juga photogenic microorganism, contribute to flavor, prevent warm over flavor, stabilize color. Oh, nitrite lebih banyak lagi fungsi dia daripada nitrate. Nitrate nak halang TDC nitrite dia ada fungsi lain, ada bunuh bakteria boleh, dia nak protect flavor, boleh prevent warm flavor, flavor lagi, mana lebih flavor dan stabilize color. Maknanya lebih kepada pengawet, bunuh bakteria, stablekan color dan juga stable dengan flavor. Tiga tu lah nitrite ni. Sebab tu dia digunakan dalam curing nanti. Phosphate, increase juiciness, inhibit rancidity, retain moisture, solubilize protein. Okay, phosphate ni biasanya orang masukkan ke dalam daging. Reason dia lah untuk daging tu serap air tau. Sebenarnya, so kena tengoklah kadang-kadang phosphate ni sebab dia kata increase juiciness. Sebab apa? Sebab daging tu akan diserap air. Bila serap air memang bila potong keluar juicy lah, memanglah confirm. Tetapi benda ni phosphate juga digunakan untuk penipuan tau. So kena hati-hati So nanti buang awak kerja KKM ke apa ke, kena tahu yang kadang-kadang orang letak phosphate di dalam daging, di dalam ayam, di dalam sotong, di dalam udang, di dalam makanan-makanan laut, ikan ni. Reason dia lah supaya ikan tu serap lebih banyak air. So bila ingat dia serap banyak air, dia jual ikut berat tau. Bila jual ikut berat, dia akan jadi berat lah. Once jadi berat, padahal berat tu berat air je. So bila customer masak, kecut terus contoh udang lah. Diorang buat benda ni. Udang tu akan jadi berat. So kira buat udang kuat mahal kan. So bila diorang jual mahal, bila masak, udang jadi kecil. Pasal nak kadang-kadang pernah jadi macam tu Bila kita beli kat kedai nampak besar, bila kita dah masak kecil gila udang dia. Tu sebab kena letak fosfat itu penguasaan lah. Itu nanti kalau kerja KKM, itu kerja korang Kena pastikan penguasaan tu berjalan lah. KPDN KK ke. So itu kerja korang lah. Okay, salt, garam, flavor dan juga tenderize. Spices, inhibit bacterial growth, contribute to the specific flavor. Spices ni biasanya untuk flavor je, flavor dan juga bakteria lah, untuk bunuh bakteria. Tapi spices ni taklah cukup kuat untuk bunuh semua bakteria, tapi lebih kepada beri flavor. Okay, sugar, bind to water, facilitate browning reaction. Sekiranya ada pemanasan, dia akan brownkan provide flavor dan juga act as substrate for fermentation. Sekiranya nak buat fermentation ni ada fungsi-fungsi gula. Okay, air, provide calorie reduction, fat replacer, carries and distribute the dry ingredient, juiciness and tenderness. Okay, ini fungsi-fungsi dia lah chemical. Okay, meat processing, cold storage. Cold storage ada dua je temperature yang awak kena ingat. Satu adalah frozen storage, satu lagi chill storage. Okay, kalau kata dia adalah freezer, frozen storage tu maksudnya freezer lah. Maksudnya awak simpan daging tu pada temperature negatif 18 Celsius, lebih sejuk daripada negatif 18. Negatif 18, 16 pun boleh, tapi 18 lah, kita pakai 18 18 dan lebih rendah. 18, negatif 19, negatif 20, negatif 21 sampai negatif 40 ke apa ke, itu sebenarnya freezer storage Freezer storage, kelebihannya dia akan menyebabkan daging tu tahan lebih lama. Daging akan tahan lebih lama dengan freezer storage. Kadang-kadang ada 3 bulan, tapi up to lama 6 bulan, setahun pun boleh dalam sebab freezer storage. Okey, kalau macam chill storage dia biasanya temperature 5, 0 sampai 5. Produk pun tidaklah tahan terlalu lama, tidak tahan terlalu lama macam freezer lah. Kalau nak tahan lebih lama, simpanlah kat freezer. Itu je. Sebenarnya kita nak bakteria tu kita nak bagi dia membiak, itu je. Kita nak bagi dia dalam keadaan dormant. Okey. Okay, tadi tu overview Kat sini kita tengok cerita dia apa. Cold storage, refer to refrigerator dan juga frozen storage. Okay, frozen ni adalah negatif 18, refrigeration tu adalah chill tadilah, negatif 3 dan negatif 0 sampai 3, 0 sampai 5. Okay, refrigerated storage is the most common method for meat preservation. Refrigerated. Okay, storage life of the refrigerated product is between 5 ke 7 hari. Betul, sebab dia temperature tak tinggi sangat, at 3 darjah Celsius. So dia akan inhibit pathogenic bacteria, inhibit the growth. Awak tambah sikit inhibit growth pertumbuhan, sebab pada waktu tu dia keadaan dormant. Tetapi ada bakteria yang boleh tahan sejuk ni membiak juga pada temperature 37 ni. Sebenarnya paling lama nak tahankan dia adalah letak dalam freezer negatif 18 ni. Excellent method of meat preservation, betul, negatif 18.
Okay, although does not kill spoilage dan juga pathogenic bacteria, that is stop down the growth and juga reproduction. Betul. Dua-dua ni konsep dia sama, iaitu dia tak bunuh bakteria. Apa dia buat adalah dia bagi bakteria tu tidur. Tidur, yang anggap dia tidur So boleh tidur, diorang tak membiak dan juga tidak keluarkan toksin-toksin dia tu lah. Okay, itu je konsep dia. Okay, meat processing. Meat processing, meat cold storage. Oh ni yang dalam, sekiranya kita rujuk dalam food ni, bagus. Sir Helmi letak benda ni, dia ada kaitkan dengan Malaysia Food Regulation lah. Dekat law yang 142, clause 142, chill meat shall be meat adalah meat. Ayat law ni memang ada shall ni. Dia pusing-pusing suka dia. Okay, chill meat shall be meat that has been maintained in a wholesome condition at the temperature between -1 to 10 and include frozen meat that has been thawed at temperature not more than 10. Okay, so maksud chill meat tu adalah daging yang disimpan dalam temperature 1 hingga 10. Okay, so maknanya selain daripada temperature 1 hingga 10, awak tak boleh claim dia chill meat. Okay, kalau temperature lebih daripada 10, 11, 12, dah tak nama chill meat. Kalau rendah daripada 1 pun bukan nama chill meat. Okey. Nah, yang kedua dekat sini adalah frozen meat yang kita simpan dekat negatif 18 dan kita thaw, kita thaw dia sampai dia temperature tak lebih daripada 10 darjah Celsius. So consider as chill meat juga. Okey, 143. Frozen meat. Frozen meat shall be meat for one continuous period from the time of preparation for sale, banyak kali for dia ni, has been maintained at a temperature below -18, maknanya negatif 18 and shall not have been thawed before sale. Okay, kalau kata je, ni penjelasan lah, simple Kalau dia kata frozen meat, nak kategorikan dia sebagai frozen meat. Kalau korang nak jual frozen meat ke, korang kerja kat company frozen meat, kalau nak namakan dia frozen meat, mesti adalah barang tu, daging tu disimpan di dalam negatif 18 darjah Celsius dalam satu jangka masa yang tertentu panjang juga Dia tak nak yang baru simpan 5 minit akan consider frozen meat. Tak boleh kira macam tu. Itu salah. Tuliskan samaan Okey, simpan dia dalam freezer below negatif 18 and waktu jual tu pun dia mesti ke dalam temperature negatif 18 juga. Dia kena macam tu. Alright, waktu jual. Ini yang beza antara frozen meat lah. Itulah penjelasan dia. Okey, tapi kena hati-hati dengan law ni, sebab law ni memang boleh buat korang masuk mahkamah Kalau langgar, so kalau boleh jangan langgar lah. Kita ikut je lah apa yang Malaysian Food Regulation bagi, Food Act kita bagi ni, ikut je lah. So tak payahlah langgar-langgar. Langgar-langgar nanti kita juga yang kena nanti. So boleh didakwa di mahkamah Okey, meat processing. Berkenaan mahkamah tadi, tapi sekiranya korang memang bekerja di agensi kerajaan, contohnya macam KKM ataupun KPD NHP, kemudian KK ke, custom ke, kadang-kadang food tech ada je kat situ. So kalau korang kerja di situ, korang akan dipanggil kalau korang pegawai, dia budak degree ke, budak diploma, biasa jarang jadi pegawai. So korang jadi penolong pegawai. So penolong pegawai tak masuk mahkamah. Okey, tak jadi saksi Biasanya yang jadi saksi ni adalah pegawai. So korang dah dapat degree satu hari nanti, katalah bidang food tech, tak kisahlah. Once kerja sebagai penjawat awam, yang kerja bahagian kerajaan ni. So nanti kalaulah berlakunya apa-apa isu dan dipanggil ke mahkamah, korang akan dipanggil untuk memberi keterangan Korang bukan korang yang pesalah korang bukan pesalah. Korang memberi keterangan, korang adalah saksi. So benda tu berlaku so tak perlu takutlah. Sebab bukan korang yang salah, masuk je mahkamah, okey je, bukan kita yang dibicarakan kan. Kita untuk membantu penilaian judge tu, so kita masuklah. Alright. Meat processing. Combination maksudnya hancur-hancur, daging hancur, maksudnya daging hancur ringkasannya, refer to size reduction, trimming dan juga size reduction size hancur lah. Muscle tissue is chopped, diced, emulsified, ground, ni semua hancurkan lah maksudnya, and transform into minute particle for incorporation into sausage, untuk production of sausage. Okay, reduce in size by method including chopping, flaking, grinding and mincing. Combinated include fish or meat product that are reduced in size and restructured or reformulated such as gefilte, fish, gyros, ground beef and sausage, and a mixture of two ataupun lebih meat that have been reduced in size and combined such as sausage made from two or more meat. Okey, maksudnya kat sini kalau dia kata meat, ingat kalau kata meat tak termasuk daging ikan tak masuk ikan, tetapi kat sini dia tiba-tiba cerita pasal ikan ni sebab nak cakap yang combination ni kadang-kadang kita apply untuk ikan juga tapi kalau kata meat product tak termasuk ikan kita nak cakap ya. Okey, kat sini yang ikan pun gunakan juga benda ni.
Okay, sebab kadang-kadang kat sini ada yang daging tu dihancur-hancurkan, kadang diorang recombine. Bila diorang recombine, diorang buat hasilkan macam sausage ni yang daripada tu ataupun lebih meat. Kadang-kadang sausage yang buat daripada daging lembu dan daging ayam, diorang combine. Contoh macam tu, ada daging macam tu. So, I nak cakap macam tu lah. Technically apa nak cakap lah, daging tu dihancurkan. Dalam slide ni, daging tu dihancurkan pun ada sejenis. Daging hancur pun adalah sejenis meat product juga. Right. Okay, meat processing. Curing. Curing refers to addition of salt, garam, gula, sodium nitrite. Nitrite yang tadi tu, yang untuk preserve color, bunuh bakteria dan juga flavor tu. For meat, for the purpose of color development, flavor enhancement dan juga preservation of safety. Ini sama macam dalam yang ini. Yang nitrite tadi tu, kat sini, nitrite ni. Sama sebiji. Itu adalah digunakan untuk curing. Okay, drying. Drying adalah pengeringan. Common method for meat preservation, remove moisture so that the microorganism cannot grow. Betul, sebab kering. So, kering lah. Ini pengeringan lah, daging kering. Macam jerky, yang kita daging, kita ni bukan salah ni yang kita kering-kering, daging kering ni lah. Okay, fermentation. Okay, fermentation adalah penapaian. Fermentative bacteria added into meat to produce acid. Contohnya LAB, lactic acid bacteria. Dia sama macam kimchi tu, LAB juga terlibat lactic acid. Leuconostoc ni pun ada ni yang sama ni popular ni, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus dan juga Streptococcus. Okey, yang untuk itu untuk kimchi tu Leuconostoc ni yang terlibat, yang ni lain sikit lah, tapi LAB lah, lactic acid bacteria yang terlibat. This acid contribute to flavor dan juga also decrease the pH of the meat, inhibiting the unwanted microorganism. Betul, sebab bakteria ni dia once dia makan, dia natural biasanya. Once dia dah membiak dengan jayanya di atas daging tu, dia akan jadi dominan lah, lepas tu dia akan keluarkan lactic acid. Lactic acid tu yang akan rendahkan pH dan juga menyebabkan bakteria lain tak boleh nak duduk. Tadi lah, dia je, geng dia je duduk. Okay, nombor 3, irradiation. Seterusnya, irradiation is a pasteurization method accomplished by the exposing the meat to low ataupun medium doses of radiation generated by electron accelerators ataupun by exposure of gamma sources. Okay, ni non-heated irradiation non-heated. Ada juga topik ni di dalam food preservation yang last kali kot irradiation, ada part irradiation, boleh baca semula kalau nak tengok. Tapi technically apa dia buat, dia ambil daging tu, dia ada satu tu macam flashlight, lampu handphone yang flashlight tu, dia bagi je cahaya tu pada daging tu. Itu je. Sebenarnya itu je. Tetapi lepas tu tak ada masak, tak ada apa-apa semua, lepas tu packing dah settle. Dia dah packing siap-siap, bagi radiation tu, lepas tu dah boleh jual. Dia takkan rosak bakteria, takkan boleh tubuh sebab cahaya yang disediakan mana gamma acceleration tu. Contoh basic kat Malaysia kita pakai gamma lah. Electron accelerator tu ni dekat France ada lah. Kalau kat Malaysia tak ada. So kita pakai gamma sources tu, dia macam flashlight, bagi lampu tu pada produk makanan, tapi lampu tu high energy dia akan bunuh, dia akan rosakkan DNA bakteria. Idea dia adalah dia rosakkan DNA bakteria tu dia cacat dan tak boleh membiak. So lama-lama bapa bakteria atau mak bakteria tu dia akan mati lah, dia akan mati sendiri sebab tua lah, sebab dia tua, dia mati, dia tak boleh membiak, tak ada anak, so dia akan mati. Once dia mati, dia tak sempat nak rosakkan makanan tu. Itu je cara dia. Okay, irradiation ni tapi memang widely used banyak digunakan, bukan untuk daging je, untuk roti pun ada kat Malaysia ni, banyak je. Cuma kat Malaysia ni tak ada peraturan nak letak radura lagi, lambang radura tu. Siapa yang produk makanan yang kena irradiation, kita kena pakai radura tau, dia ada macam lambang daun warna hijau tu. Itu kena letak lah, RADURA, radura. Tapi kat Malaysia belum ada peraturan tu, so company-company yang menggunakan irradiation ni masih lagi tak perlu pasang label tu lah. So customer sebab apa, produk dia okey, tapi customer kadang takut pasal radiation ni, sebab radiation ni pakai nuklear kan, so nuklear dia takut benda tu meletup ke apa, tak tahulah. So sepatutnya tak meletup pun, dia digunakan untuk preserve bakteria, preserve makanan, untuk bunuh bakteria. Okey, meat processing. Kedua, reconstructing ni cerita dia sebenarnya. Idea dia, ringkasan daripada cerita ni, panjang tu cerita dia dekat sini. Okey, dia sebenarnya daging yang dihancurkan, lepas tu digabung semula. Lepas tu itu namanya reconstructing. Okay, reconstructing has been defined as the use of manufacturing step to create a consumer ready product which resemble intact muscle, such as steak, for steak, kebab dan juga chop ataupun roast. Ini daging yang dihancurkan kemudian dia gabung semula, itu saja. Okey, kemudian smoking. Smoking adalah salai for imparting desirable smoke, appearance and flavor characteristic to ham, turkey ataupun other meats. Okey, kat Pilah dia ada daging salai, itik salai, ikan salai pun ada, ayam salai pun ada. So
Salai tu salai di atas asap diasapkan. Okey, seterusnya vacuum packing. Vacuum packing adalah keadaan di mana kita ambil daging, kita pack dalam keadaan vacuum. Kita keluarkan oksigen keluarkan oksigen. So inhibit the spoilage of moss, MOST MOSS, moss, which are aerobic bacteria, spoilage organism commonly to meat. Itu biasanya aerobik lah, bakteria yang udara lah, yang makan udara ni, yang perlukan oksigen ni. So disedap lagi. Tapi vacuum tidak menjamin yang produk tu akan hidup lama sebab kita bakteria ada yang bakteria yang anaerobik, ada yang tak perlukan oksigen pun dia boleh rosakkan daging tu juga. So maksudnya vacuum packing ni adalah salah satu je lah, satu teknik yang kita guna. Lepas tu kita combine teknik lain, contoh kita masak ke, kita irradiation ke, dia ada tambahan teknik seterusnya. Okey. Nombor 3.2, canning of meat. Canning of meat ni kita ringkas je sebab dia benarnya sama je macam sebelum ni. Sebelum ni pun dia benda yang sama proses canning tu. Canning of meat. Okey, nak tengok video korang boleh scan gambar ni. Ni video ni adalah sama seperti video di dalam kita punya lab. Saya dah tengok dah lab kita, aktiviti makmal sebelum ni ada melibatkan canning kan. So video how it's made ni ada dalam tu dalam, kalau korang pernah tengok itu, korang tengok ini dia bila video yang sama. Okey, tapi nak tengok semula pun boleh. Okey, ini adalah prosesnya nak buat canning tu. Kita pilih raw material, daging apa, preparation, kita potong petak ke bulat ke apa ke, tak kisah, ikut korang punya formulation, ikut korang punya taste lah. Lepas tu cooking of raw meat, masak dia. Lepas masak hot fill yang masak ni, yang hampir nombor 3 ni just processing of meat je. Yang kat bawah ni hot fill method ni dah masuk dalam can hot fill di dalam can tu. Lepas tu exhaustion tu buang udara. Lepas tu sim ni lah kita capkan kita rapatkan penutup tu dengan badan dia tu. Lepas tu processing sterilization ni 121°C ni yang pakai pasteurization retort tadi tu lah, retort 121°C, 121°C. Kemudian cooling, sejukkan sebab nak to prevent further cooking. Kemudian storage dan juga labeling. Ini proses asas lah, overview proses asas lah. So far awak tengok daripada hot fill, exhaustion, simming, pasteurization ataupun sterilization, cooling, kemudian storage, ini adalah typical lah, yang normal canning untuk apa-apa makanan. Mana 3 atas tu yang special lah, lain sikit lah. Macam kalau sayuran lain lah, buah-buahan lain sikit, daging-daging lain sikit. Tapi yang bawah 6 kotak yang bawah ni semua sama sahaja. Okay, principle of food canning. Ni idea sama ni, tapi tak apa, kita tengok lah kita go through je. Okay, aim of sterilization iaitu matlamat asal canning adalah sterilization lah untuk bunuh bakteria, untuk bunuh semua bakteria, itu idea dia termasuklah yang ada spor-spor tu. Okay, heat treatment of such product must be intensively enough to kill ataupun inactivate most of the resistant bacteria. Contohnya spore of the bacillus dan juga clostridium. Dua ni lah yang paling takut, tapi kita paling takut clostridium. Okay, chapter 3.1 tentang TDT of dan F0 ini boleh tengok lah yang penjelasan tadi lah yang TDT tu. Okay, in practice, the meat product filled in sealed container are exposed to temperature above 100°C, to be exact 121°C in a pasteurized system. Ini yang mana kita retort mana kita guna 121°C selama beberapa minit. Okay. Temperature above 100°C usually ranging from 110 ke 121 depend on the type of product must be reached inside mana dalam produk tu, mana dalam produk tu dekat center point of can tu mesti 121°C. Itu dah ada idea dia. Benda ni sebenarnya ulang-ulang je, tapi sebenarnya idea dia adalah pakai 121°C untuk bunuh bakteria. Kalau pH produk kita atas 4.5, itu je. Okay, product are kept for a defined period of time at temperature level required for sterilization depending on type of product and size of container. Okay, if spores are not completely inactivate in a canned good, vegetative microorganism will grow from the spores as soon as condition are favorable again. Okay, ni yang dua atas ni maksudnya dia kata once kita panaskan produk tu, kita panaskan 121°C, kita simpan dalam waktu yang certain time lah. Sebab tu lah industri tadi tu 12D, 12 kali, 12 log cycle tu, maknanya 12 kali. Contohnya nak bunuh Clostridium botulinum 2.5 minit kan tadi contoh. So dia darab 12. Maknanya sejam lah, lama juga setengah jam macam tu lah, setengah jam 40 minit macam tu lah nak simpan dalam
UHT dan temperature 120 Celsius tu, kita masak dalam 120 selama contohnya setengah jam. Itu untuk industri ya. Industri tujuannya untuk bunuh sebanyak mungkin bakteria spore lah, Clostridium botulinum lah dia punya target ni. Sebab dia kata kat sini poin nombor 2, sekiranya tidak panas sangat, apa yang akan jadi, spore tu adalah anak kepada Clostridium botulinum di dalam spore tu. So bila dah keadaan sesuai, spore tu akan dia akan besar lah, kemudian dia akan pecah spore tu, dia akan keluarlah mak Clostridium botulinum semula. So bila Clostridium botulinum dia akan keluar toksin. So food tech takut dengan toksin tu. So idea yang berpusing-pusing, benda yang sama je sebenarnya. Okay, in the case of the treated processed meat, favorable condition will exist when the heat treatment is complete and the product stored under ambient temperature. Okay, ni kalau dah berjaya, kita dah boleh kurang mana semua spore dah mati, so kita boleh letak je kat room temperature pun kita punya can product tu. So sebab dah tak ada spore nak membiar dah kan, dah tak ada anak yang akan besar jadi mak yang akan berak toksin tu, dah tak ada. So selamatlah produk tu. Okay, the surviving mechanism can either spoil preserved meat product or produce toxin which can cause food poisoning for consumer. Okay, ni yang kita takutlah. Bagi food tech ingat kita paling takut sekali Clostridium botulinum. Kenapa kita takutkan dia? Adalah kita takutkan toksin dia. Sebab toksin dia sikit amount boleh bunuh beribu-ribu orang. Kita paling takutlah dia adalah apa ni? Neurotoxin. Dia adalah sejenis neurotoxin Kalau orang mati keras mati keras. Okey, dulu adalah benda tu, sekarang dah banyak tak ada. Sekarang food tech dah advance dah. So jaranglah ada orang ada keracunan botulinum toksin ni. Okey, retort sterilizer ni contoh ni contoh result saya. Sebenarnya idea kalau tengok dia sama macam pressure cooker. Pressure cooker kita sama sebiji macam retort. Cuma bila besar kita panggil retort, bila kecil kita panggil kat rumah kita panggil pressure cooker. Benda yang sama sebenarnya. Okey, endospore dengan versus exospore. Okey, ni yang Hilmi tunjukkan beza antara yang spore producing bakteria, contohnya macam Clostridium botulinum, Bacillus apa semua ni, dia ada dua jenis, ada jenis endospore, ada jenis exospore. Okey, kadang-kadang apa ni pun ada macam yeast and mold pun kadang-kadang ada juga yang spore ni, geng-geng spore. Tapi tak semua bakteria ada spore ada bakteria ada spore, ada bakteria tak ada spore. Ini just nak tunjuk je lah nak tunjukkan yang mana satu ni yang karakter lah perbezaan dia. Walaupun dua-dua ada spore, satu yang spore di dalam, satu spore di luar. Okey, ni saya ringkasan kepada cerita ni Okey, yang untuk kiri ni lebih kepada endospore. Endospore ni lebih kepada bakteria, produce by bakteria. Yang belah kanan ni exospore biasanya daripada algae ataupun fungus fungi. Okey, yang bezanya yang satu lagi produce inside the cell. Contohnya mak Clostridium botulinum, dia akan hasilkan spore. Spore tu di dalam perut mak dia. Contohnya di dalam badan mak dia, spore tu. Tapi kalau dekat exospore, kalau contohnya fungi, dia dekat end of the mother cell. Maksudnya dekat ujung, contohnya ujung jari mak dia je di spore tu wujud. Contoh tak macam tu dia dekat part of mak dia punya badan tetapi di luar badan mak dia. Yang endospore di dalam badan mak dia. Anggap dia dalam perut mak dia lah. So once mak dia mati, yang belah kiri endospore, once mak dia mati, kena panas ke mak dia pecah, so spore ni masih hidup maknanya kalau dua bakteria ni, dua spore ni, endospore ni lebih sayang anak dia dia design begitu dia sayang anak dia sebab dia dalam badan, dia besarkan anak dalam badan okey. Okey, okey, yang 1 2 3 4 5 6, yang nombor 6 ni released by rupturing the mother cell. Yang belah kanan released by budding. Okey, really maknanya kalau sel tu pecah yang belah kiri endospore, spore tu release daripada badan mak dia adalah dengan cara mak dia kena mati dulu. Mak dia pecah mak dia pecah, so baru anak dia keluar. Kalau yang belah kanan ni, kalau macam algae fungi ni, release by budding, maksudnya bila tiba waktu putus, dia macam ujung jari mak dia tercabut, putus, tapi mak dia punya jari okey je, so spore tu akan terbang dan pergi ke tempat lain. Macam tu itu bezalah antara dua ni. Okey, betul can only produce satu organism per spore. Maknanya satu spore adalah satu organism sahaja. Maknanya satu anak Clostridium botulinum, satu spore, satu je anak dia. Tapi kalau katakanlah yang untuk fungi ni, satu spore boleh produce banyak anak dia. Untuk membiak, belah exospore ni lebih cepat membiak compare dengan endospore. Okey, ni contoh produk lah, contoh dia punya bakteria lah, Bacillus, Clostridium. Yang belah kanan ni nama-nama fungi ni contoh lah. Tapi yang idea paling penting saya nak nampak kat sini adalah endospore daripada bakteria, exospore daripada algae atau fungi. Endospore produce dalam badan mak dia, dan exospore luar badan mak dia. Lepas tu yang lain-lain, lepas tu release by rupturing. Release by rupture maknanya kalau endospore
nak keluar adalah daripada kena bunuh mak dia dulu baru spor keluar. Kalau exospore dia baring, dia tercabut daripada badan mak dia dengan sendiri, mak dia tak mati. Ini special sikit lah, itu yang kena tahulah. Okey. Ni bakteria-bakteria ni pun sayang anak dia ni. Sebab itulah dia ni macam endospore ni sayang juga anak dia, walaupun anak dia bertoksin untuk manusia tapi dia sayang juga lah anak dia. Walaupun dia bakteria Okey, principle of canning, food canning. Principle ni food canning macam tadi je, sama je principle of canning. Okay, among the two group of spore producing microorganism, Clostridium is more heat resilient than Bacillus. Okay, so kita takut, maknanya kita paling takut Clostridium botulinum lah. Okay, 110 darjah Celsius will kill most of the Bacillus spore in short time. In case of 121 are needed to kill Clostridium spore within relative short time. So maknanya kita tak pakai 110, kita pakai 121 je terus. Ingat food technologies kita pakai 121 je terus, kita tak payah pakai 110. 121 dia boleh bunuh Clostridium botulinum, boleh bunuh Clostridium botulinum punya spore ni, boleh bunuh semua spore. So tak perlu risau. Manusia rendam dalam air ni pun mati juga. Jangan fikir pasal Clostridium lah Manusia mandi pun mati juga. Ini kan pula bakteria Okay, this spore can also be killed at a slightly lower temperature. Okay, tapi for longer heat treatment, longer time lah. Kalau nak guna temperature rendah sikit boleh, tetapi kena masa yang panjang. So kita takkan ambil risiko lah, kita akan pakai 121 juga. Okay. Okay, itu penjelasan dia lah. Okay, hot fill method. Hot fill method adalah hot fill okay, dia seringkasan macam lama sangat nak cerita benda yang sama je, sebab ni recap pada sebelum ni. Hot fill method ni adalah apabila kita masak makanan tu, masak daging tu di atas, contoh kita buat kari daging kita nak can contoh kari daging kita nak can. Kita masak kari, kita buat masuk letak daging semua jadi kari daging atas stove contohnya. Lepas tu kita nak masukkan dalam can, kita tuang panas-panas ke dalam can tu. Okay, tujuannya adalah nak bunuh bakteria di dalam can. Sekiranya ada bakteria di dalam can, bakteria di dalam can tu akan mati. Itu sahaja hot fill method. Hot fill method bukan untuk canning saja, ada juga untuk bottling cordial, bottling fruit juice, macam-macam lah yang lain-lain. Banyak jugalah yang pakai hot fill method. Okay, hot fill method ni umum, dia bukan untuk canning sahaja. Okay, exhausting. Objektif dia kat situ to remove air so that the pressure inside the container following heat treatment and cooling will be less than the atmospheric pressure. Okay, ni exhausting tu adalah apabila kita ambil can, kita panas, kita tutup, buat tutup atas tu, lepas tu bila kita panaskan produk makanan tu, benda ni biasa berlaku dalam steamer. Ni saya ringkasan apa yang dia buat, dia akan panaskan air tu. Kena faham bila kita punya produk air panas, dia jadi masuk ke gas law di mana bila temperature tu panas, udara ataupun gas tak suka duduk di dalam air sebab air tu panas. So apa jadi, udara tu akan oksigen di dalam kita punya kuah kari ke tadi tu yang kita panaskan tu, kuah tu akan keluar, dia akan keluar daripada can tu. So bila kita tambah lagi dengan exhaustion process, dia akan kekalkan panasan tu, kemudian dia akan tolak udara oksigen di dalam ruang headspace tu, headspace can tu, atau ada headspace lebih kurang setengah inci tu, headspace tu akan keluar oksigen dari situ buang oksigen lah. Kalau boleh dia nak jadikan kad dan kedap Alright. Itu ringkasan. Sebab sama je, exhaustion ni sama je untuk lain-lain produk pun. Teknik dia sama sahaja Okey, nombor 3, sealing. Sealing adalah proses di mana kita tutup penutup can tu dengan badan can tu. Kita tutup pakai sealer, pakai seamer, kita seal. Dia ada double interlocking tu. Teknik double interlock pun ada untuk further strengthen dia punya cap tu lah. Okey, itu je sealing. Ini saya ringkasan benda yang sama je, kita ulang-ulang je ni. Okey, heat sterilization. Terangkan benda yang sama. Tadi dah terangkan, ni terangkan lagi. Okey. Untuk low acid food, low acid food ni bukan ni maksud kat sini apa low acid food bermaksud pH tinggi pH atas 4.6. High acid food bermaksud pH bawah 4.6. Okey, dia kena beza antara pH dan juga low acid ataupun high acid Kalau high acid di bawah pH acidic, kalau low acid maksud pH dia ke arah alkali Okey, heat sterilization. Sekiranya ingat satu benda ni, kita ringkasan. Sekiranya pH korang punya produk tu atas 4.6, atas 4.6 bermaksud dia adalah low acid. Kurang acid pH dia tinggi. Okey, bila pH tinggi, awak kena guna temperature 121 darjah Celsius. Kita anggap je dalam tu ada Clostridium botulinum punya spore. So kita nak bunuh Clostridium botulinum punya spore, kita kena pakai 121 darjah Celsius, masuk dalam retort machine selama 2.5 minit macam tadi F0 tadi tu. Kalau 2.5 minit, tapi kalau industri biasanya kita akan darab 12 kali ganda lagi. So dalam setengah jam macam tu. Alright. Sekiranya pH dia bawah 4.5 ada bawah 4.6,
dia akan guna masak guna air panas sahaja pun dah cukup. Okay, untuk bunuh sumber bakteria lah, termasuk dengan spor-spor sekali. Alright, so boleh ingat benda tu. Itu je ringkasannya kepada benda ni. Okay, principle of food canning. Ini yang lain lah. Okay, ini yang tajuk yang sama tapi bahagian cooling. Cooling itu adalah apabila awak dah panaskan di dalam 121 darjah Celsius, kita keluarkan, lepas tu kita lalukan dalam running water. Dalam running water tujuannya adalah untuk transferkan haba di dalam can tu ke air. Reasonnya kita nak sejukkan lah, idea dia kita nak sejukkan supaya untuk halang overcooking, nak menghalang masak. Lebih masak, kan boleh lebih masak, tekstur akan hancur, tekstur akan rosak lah. Sebab tu kita nak preserve tekstur, kita cepatkan cool dia lah. Okay, benda ni juga, cooling ni pun sama juga macam orang buat, macam korang kalau masak samyang ke, masak mi ke apa ke, cuba masak, once korang masak, masak, lepas masak tu, kan kita masak asing kan, ikutlah kalau korang kadang campur dengan kuah, tapi kadang mi tu kita biar je kan, kita masak pakai panas, lepas tu kita strain, kita asingkan air dengan mi tu, lepas tu waktu bilas tu, cuba bilas dengan air sejuk. So kesan yang akan jadi pada mi tu, tekstur mi tu adalah dia akan lebih kenyal, ikut orang lah, orang suka makan mi yang kenyal kan, dia tak keras, dia just nice tapi dia kenyal, so sedap sikit lah. Itu sama juga lah macam proses cooling ni lah, kita nak avoid overcooking. Overcooking akan menyebabkan produk tu hancur lah, macam lebih lembik lah. Okay, labeling dan juga casing. Labeling ni label lah, kita label lah, kita lepas dah siap, lepas dah cool dah, lepas tu kita start label lah, label produk tu, kita masukkan dia punya tarikh luput, dia punya produk tu punya nama, kat packaging dia lah, brand apa semua kita masuk kat situ. Okay, itu ringkasan Okay, habis product of sausage, kita masuk minggu depan minggu depan adalah ada sama production of sausage, ada lagi 30 slide lah, lebih dengan 20 slide lah, 29 slide macam tu. Okay, so kita akan masuk minggu depan production of sausage. So tapi kalau nak baca dulu boleh dia baca, tapi ini simple je, dia macam sama je tapi adalah topiknya di dalam ni. Okay, tapi yang paling penting saya nak korang faham adalah untuk topik yang kali ni, faham dia punya term-term lah, satu dia punya term lah, bila kita pakai bahagian-bahagian ni bagi saya tak not so important lah, tetapi kalau boleh baca lah, takut keluar dalam test kan, tapi tak adalah kita tanya bahagian-bahagian, should be tak tanya lah, tapi tak pastilah kalau tiap open book dia tanya kan, tapi kalau untuk hafal-hafal biasanya tak ada tanya tu, zalim lah. Macam ini type of meat product ni boleh kena tahulah apa type-type dia sampai dried meat, lepas tu beza antara pre-cooked meat dengan raw cooked meat, kena tahulah Lepas tu ni beza antara jenis meat type ni, lamb, beef, mutton, pork, hog, veal, venison ni. Lepas tu kita tahu sikit-sikit lah yang kena F0, caning. Caning ni dia punya once masuk proses hot fill dan ke seterusnya benda yang sama je. So kena kuasai lah. So dekat temperature berapa yang kena guna air panas dan temperature berapa kena guna 120 darjah Celsius, itu korang kena tahu Sebab ini, kenapa kena tahu, ini adalah ilmu yang wajib, rule of thumb untuk seorang food technology kena tahu benda ni. Ini yang bagi saya semua budak food tech kena tahu berapa temperature 121, kenapa ada produk kena panaskan 121, kenapa ada produk kena panas pakai air panas je, kenapa tu, itu food tech kena tahu. Bakteria apa yang food tech boleh takut pun budak food tech kena tahu. Sebab kita bukan budak mikro, kita budak food tech kan, kita bukan budak tekstil, kita budak food tech, so kita tahu benda-benda food tech sahaja. So tapi budak food tech tu dia ada rule of thumb yang normal je, termasuk bila orang masuk degree nanti pun benda yang sama juga yang kita takut, prosedur bertelinam juga, benda yang sama je sebab kita food technologist kan. Itu je yang bendanya. Dan so far teknologi food technology ni dia dah adalah satu macam ilmu yang dah kuat matang lah, dia dah kuat matang, yang dah lama dan sangat dah matang, dah sangat strong, sampai kadang-kadang ilmu tu benda yang sama je sebenarnya. Kita dah tahu ini apply teknik yang sama kepada produk yang lain-lain, bendanya sama saja. So dia dah tak ada new teknologi dah kepada benda ni lah. Okey, tetapi kadang-kadang bila awak masuk degree nanti, korang mungkin akan belajar beberapa teknologi, newer teknologi lah yang lebih baru, tetapi mungkin mahal lah, mungkin tidak sesuai untuk industri. Dan kena ingat kita bukan semua antara kita akan kerja kerajaan tau, ada yang akan kerja industri. Majoriti antara kawan-kawan awak yang dalam kelas saya ni, majoriti akan kerja kat industri. Okey, bila kerja kat industri, kena faham yang industri is about money, is about duit semua sebab duit. Kita nak kerja sale, is about money, is about sale. Tak sama macam orang kerja kerajaan, KKM, kerja LHDN, custom, diorang ni tak kisah sangat, sebab diorang berkhidmat untuk rakyat, so diorang tak perlukan financial punya keuntungan, dan bonus pun tak adalah besar sangat macam swasta swasta ada besar sikit lah. So private ni, swasta ni kebanyakan korang akan kerja kat private. So bila kat private ni kita kena tengok satu-satu teknologi tu nak apply kat atas daging, contohnya daging kita belajar ni, nak apply ke daging, nanti bos awak mesti akan tanya berapa kos nak buat proses ni.
Kos. Sebenarnya dia akan balik kepada duit semula. Kos. Ada tak kalau dia kaya gila tak apa, dia pakai teknologi yang canggih gila lah, tak apa, tak ada masalah. Tetapi sanggup ke dia nak invest on mission yang harga berjuta-juta? Sanggup ke? Kalau dia sanggup, okey je. Kalau dia tak sanggup, kita gunakan teknologi yang lebih simple tetapi boleh jual. Sebenarnya yang paling penting boleh jual. Tak perlu buat produk yang sangat canggih tetapi tak terjual. So tak ada gunanya. So kat situlah fungsinya food technology semacam kita semua. Tujuannya kita akan memberi nasihat, kita akan tengok department mana yang awak duduk lah dalam waktu kerja tu nanti. Kalau department awak duduk R&D, awak kena buat R&D lah. Kalau department tu food processing, awak kena buat manufacturing, awak kena buat manufacturing lah. So ikutlah tujuan food tech kat situ adalah walaupun dia duduk dekat R&D ke, dia duduk dekat processing ke, dia duduk dekat QC ke, dia mesti kena tahu pasal prinsipal-prinsipal yang saya cakap rule of thumb ni. Kenapa takut Clostridium botulinum, takut spore ke, takut mak dia, takut semua itu, apa toksik yang dia keluarkan, itu semua food technologist kena tahulah, itu rule of thumb. Okey. Alright, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So nanti yang satu lagi kita masuk minggu depan. Kita masuk minggu depan. So sampai hari ini, sebelum meet, kita daripada awal sampai sebelum production of sausage ni, ada apa-apa soalan nak tanya? Hello? Tak ada, sir. Tak ada Okey. Okey. Kalau sekiranya tiada apa-apa, so nanti kalau sekiranya ada tiada apa-apa, kita boleh tamatkanlah kuliah kita hari ni. Tetapi sekiranya ada, nanti tanyalah saya, PM pun boleh juga, WhatsApp je kat saya, nanti saya jawabkan. Saya akan jelaskanlah semula. So tapi idenya simple je lah. Ini simple je, once masuk training benda sama je. Okey, cuma yang pentingnya lah yang 3.1 ni lah, yang agak lain sikit daripada biasa. Yang masuk training tu dah sama je. Okey, so nanti korang tahu bab ni lah. Okey, dan satu lagi saya ingatkan yang mana test kali ni walaupun dia open book tapi dia agak mencabar sikit Ada agak mencabar sebab soalan ni walaupun objektif dia kuat mencabar. So korang kena betul-betul kuasai nota supaya boleh rujuk di bila-bila nak cepat. Nak rujuk tak cepat. Tak silap saya dia ada masa tu, dia ada masa yang diperlukan tu. Bandar akan tetapkan masa. So nanti supaya nanti bila masa walaupun boleh open book tapi kalau masa tu hanya sejam ke apa ke, korang agak susah lah kalau tak mahir topik ni. So kena pandai rujuk semula. Itu je saya ingatkan. Sebab soalan dia kuat mencabar sikit. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita sambung semula minggu hadapan. Okey, jangan lupa isi attendance dekat WhatsApp group saya dah hantar attendance tu, nanti korang isi. Lepas tu good luck, kita punya korang punya test esok. Try score lah sebab test satu je kot. Ke hujung SEM ada satu lagi kot. Test ada dua lah. Satu hujung SEM final tu, final online test dan satu lagi test yang ni lah. Tapi sebab markah besar, so kena score lah Alright, saya rasa itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih korang. Assalamualaikum. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir.